Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini hari yang ke-9 pada bulan Ramadan, dan salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim pada juzuk yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelebihan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana salah satu daripada hikmah, salah satu daripada kelebihan kita melaksanakan ibadat puasa adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam juzuk yang ke-9 ini, kalau kita baca, kita akan jumpa satu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha. Wahai manusia yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kamu bertakwa, ya, kita kaitkan dengan puasa, moga-moga kamu bertakwa. Dan dalam ayat juzuk yang ke-9 ini Allah menyatakan kalau kamu bertakwa kepada Allah. Apa fadilat dia? Apa kelebihan dia? Yaj'al lakum furqana, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu furqana, sebagai akan satu perkara yang disebut sebagai furqan, iaitu pembeza di antara perkara hak dan juga perkara batil. Jadi kalau kita nak bezakan antara al-haqqu yang benar, kebenaran, dan juga al-batil, kebatilan, salah satu jalannya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan ketakwaan ini, salah satu asas yang pentingnya ialah kita melakukan ibadat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira keikhlasan ni satu perkara yang sangat sukar untuk kita tentukan, untuk kita sukat. Sama ada kita ini ikhlas ataupun tidak. Kalau dulu-dulu kita beribadat, ya, masjid penuh, surau penuh meriah, ya, kita rasa semangat melakukan ibadat, ya. Kalau 8 tu insya-Allah boleh habis 8, kalau 20 pun surau boleh habis 20, kita belum tentu habis 20. Mungkin habis 8 juga, mungkin habis 12, mungkin habis 16 rakaat, ya. Tapi maknanya kita rasa semangat, kita rasa seronok melakukan amal ibadat. Kerana apa? Kerana kita mendapat motivasi daripada orang sekeliling, kita rasa seronok melakukan ibadat. Tetapi dalam suasana pada hari ini kita tak dapat ke surau, tak dapat ke masjid, kita melakukan ibadat di rumah sahaja. Jadi ibadat di rumah ni lah mungkin boleh menentukan sama ada kita ini betul-betul ikhlas ataupun tidak. Kalau di surau masjid kita rasa semangat, pukul 10 baru habis sembahyang tarawih. Bagaimana di rumah? Adakah kita mampu melakukan sedemikian ataupun tidak? Ini yang kita nak cuba tengok, semak diri kita, sama ada kita ikhlas melakukan ibadat ataupun tidak, ya. Tetapi itu bukan racanya. Bukan bermakna kalau di rumah kita malas sikit, bukan di surau kita rajin, bukan bermakna kita ini ikhlas ataupun tidak ikhlas. Ini satu perkara yang sukar untuk kita tentukan. Cuma pentingnya ialah bagaimana kita perlu berusaha untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahagikan darajat ikhlas kepada 3 peringkat. Para ulama membahagikan darajat ikhlas kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, kita melakukan amal ibadah linaili huzuzid dunya wal akhirah,
Peringkat ikhlas yang pertama, kita melakukan ibadat dengan tujuan untuk mendapat habuan dunia dan habuan akhirat. Kita nak habuan dunia dan kita juga nak habuan akhirat. Apa dia habuan dunia? Kita melakukan ibadat untuk mendapat habuan dunia, misalnya kesihatan badan. Puasa ni nak bagi badan sihat, ya, kerana mungkin kolesterol kita tinggi, darah kita tinggi, gula kecil manis pun tinggi, dan bila berpuasa ni alhamdulillah kritikalnya penyakit kita itu dapat dikurangkan. Jadi ini habuan dunia kita, habuan dunia. Dan kita juga nak habuan akhirat, kita nak pahala di akhirat, kita nak syurga. Jadi kita melakukan ibadat puasa ini dengan dua tujuan, iaitu mendapat habuan di dunia dan mendapat habuan di akhirat. Adakah kita ikhlas? Kata sebahagian para ulama, kalau niat begitu, maka itu juga masih lagi dikira sebagai orang yang ikhlas. Cuma darajatnya itu darajat yang agak rendah. Tapi habuan dunia, habuan akhirat. Misal kita kata kita semayang duha, kan? Kita semayang duha, apa tujuan kita semayang duha? Oh, kita semayang duha ini kerana dikatakan rezeki murah. Ya, habuan dunia atau habuan akhirat? Rezeki murah itu habuan dunia. Kita nak rezeki yang banyak, habuan dunia. Tetapi pada masa yang sama juga kita nak habuan akhirat, nak pahala, nak syurga, nak habuan akhirat. Jadi bila mana dalam niat kita itu, dalam hati kita itu berkumpul habuan dunia dan habuan akhirat, maka insya-Allah kita masih lagi dalam kategori orang yang ikhlas. Sebab apa? Sebab kita bukan melakukan kerana manusia, tapi kita kerana habuan dunia dan juga habuan akhirat. Peringkat yang kedua, peringkat ikhlas ini, kata para ulama, melakukan ibadat untuk mendapat habuan akhirat. Untuk mendapat habuan akhirat, bukan habuan dunia, tetapi habuan akhirat. Maknanya kita berpuasa itu bukan kerana kesihatan badan dan sebagainya, tetapi semata-mata untuk mendapat pahala di akhirat, untuk mendapat ganjaran syurga. Ini darjat ikhlas yang lebih tinggi, darjat ikhlas yang kedua. Maka kita naik sikit, kita tinggalkan habuan dunia. Habuan dunia itu akan dapat, ya, insya-Allah dapat. Tapi kita tingkatkan lagi. Jadi kalaulah boleh kita meningkatkan keikhlasan niat kita daripada semata-mata habuan dunia dan akhirat kepada habuan akhirat. Aku buat ni kerana apa? Kerana pahala. Kalau puasa ni pahalanya begini, kalau baca Quran pahalanya begini, kalau bersedekah pahalanya begini, kalau bertahajud pahalanya begini, kalau bersahur itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pahala kerana ittiba, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kita cuba betulkan niat kita supaya kita masuk lagi dalam kalangan yang lebih ikhlas. Baik, darjat ikhlas yang lebih tinggi ataupun paling tinggi, kata sebahagian para ulama, adalah melakukan sesuatu hanya semata-mata untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah, yang mendapat redha daripada Allah. Dalam peringkat ini tidak ada lagi dah niat habuan dunia, tidak ada lagi dah niat habuan akhirat, pahala, syurga, tapi semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama darajat ikhlas khawasul khawas, orang yang special lah, betul-betul special, VVIP, yang betul-betul dekat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sukar untuk kita sampai ke tahap ini, sebab yalah, maklumlah kita ni ada godaan dunia, ada godaan syaitan dan sebagainya. Tetapi ala kulli hal, tiga peringkat ini kata para ulama masih lagi dalam kategori ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, darjat yang pertama, kita melakukan ibadat semata-mata mendapat habuan dunia dan habuan akhirat. Habuan dunia dan habuan akhirat ini juga masih lagi ikhlas. Cuma ibadat kita ni ibadat orang yang berniaga. Darjat yang kedua kita tingkatkan sikit lagi. Aku melakukan ibadat
untuk mendapat habuan akhirat, untuk mendapat pahala, mendapat syurga. Dan kalau kita dapat tingkatkan lagi keikhlasan kita ini, melakukan ibadat semata-mata mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah tuan-tuan ya, puan-puan, kita melihat para sahabat Nabi, mereka ini disebut sebagai radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah meredai mereka. Sebab apa? Sebab maqam redha itu ya, melakukan sesuatu untuk mendapat redha Allah. Dan sahabat Nabi ini disebut di dalam Al-Quran bahawa mereka ini radhiyallahu anhum, Allah redha terhadap mereka. Jadi sama-samalah kita usaha membetulkan niat kita. Kadang-kadang kita rasa malas, kadang-kadang kita rasa lemah dan sebagainya. Tidak mengapa, kerana yang lebih besarnya adalah kita nak betulkan niat di hati kita ini semata-mata habuan akhirat, satu, naikkan sedikit lagi untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita. Saya kira sekadar itu untuk sedikit tazkirah ringkas tentang masalah niat dan keikhlasan kita. Moga-moga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.